Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my student DHT01 and also DHT02. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kamu semua. So pada pelajaran kita pada kali ini saya akan memfokuskan tentang bagaimana kita melihat bryophyte ini dalam variety plant yang wujud bawah group of bryophyte. So apabila kita bercakap tentang bryophyte, of course we are focused on the plant that have non-vascular tissue. So mana-mana satu tumbuhan yang tidak ada vascular tissue, so this plant is relatively small in their size kecil. Dan kita faham bahawa bryophyte mempunyai alternation of generation, di mana dominant generationnya adalah gametophyte. Manakala sporophyte ni adalah satu generasi yang dependent on gametophyte. Apabila kita memfokuskan kepada bryophyte, pelajar semua ya, kita akan melihat bryophyte ni kepada 3 phylum utama. 3 major phylum. So banyak lagi phylum yang ada, tapi kita hanya memfokuskan kepada 3 phylum utama. Tolong faham dan tolong ingat semua pelajar bahawa terdapat hanya 3 phylum utama yang kita akan belajar belong to the bryophyte. Ini kumpulan. Ini nama kumpulan tumbuhan tersebut. Bawah kingdom Plantae ada 3 phylum yang kita kena pelajari. Phylum yang pertama adalah phylum Bryophyta. So please don't be confused. Phylum Bryophyta. Group of plant is Bryophyte. Phylum Bryophyta ni adalah mosses. So yang kita nampak dekat dalam ini terdiri daripada yang warna hijau, leafy structure ni, hijau-hijau ini adalah gametophyte generation. Yang kamu nampak berwarna perang, ada tangkai, stalk ini, ada food, sita dan kapsul ini adalah sporophyte generation. So gametophyte generation ni adalah yang dominan, yang kita nampak hijau ni yang dominan. Yang sporophyte ini depend on gametophyte. So ini adalah phylum Bryophyta. Example bagi tumbuhan yang kamu nampak seperti ini adalah Polytrichum species. Very good. Yang kedua kita memfokuskan kepada satu lagi phylum bahawa belong to the Bryophyte, iaitu Hepatophyta. Hepatophyta ni adalah lumut hati, liverwort. So kita perhatikan bentuk dia ada leafy structure. So leafy structure ni adalah thallus, di mana leafy structure ini adalah gametophyte. Sporophyte generation berada dalam kantung yang kita tak nampak ya kat sini ya. Kita tak nampak struktur dia ya. So kalau kita besarkan, so kita akan nampak yang ada tangkai yang keluar macam payung ini. Ini adalah masih lagi gametophyte. Bawah payung ni lah baru ada sporophyte. Tak nampak dalam gambar ni. Bawah payung ni baru ada sporophyte generation. So kita boleh perhatikan bagaimana dominannya gametophyte generation ini yang besar-besar leafy structure ni. Right. Cuma sporophyte generation sangat kecil, hanya berada di bawah payung-payung kecil ini ya. So apabila kita perhatikan satu lagi phylum, iaitu phylum Anthocerophyta. Anthocerophyta ini adalah hornwood, lumut tanduk. Kita akan nampak ada tanduk-tanduk keluar ni ya. Contohnya adalah Anthoceros. Ya, Anthoceros ini yang leafy structure ini adalah dia punya gametophyte generation. Yang keluar tanduk-tanduk ini barulah ada sporophyte generation. So macam jelas kita faham ini adalah Polytrichum. So Polytrichum. So ini adalah Machanthia. So Machanthia ni yang leafy structure ni adalah dia punya gametophyte generation. Phylum Hepatophyta. Nah, kamu nampak ada keluar macam keluar satu tangkai ini. Ini barulah kita panggil sporophyte generation yang warna kuning kecil ni ya. Ini barulah sporophyte generation yang memerlukan bantuan gametophyte generation. Dan bagi hornwood, so sporophyte generationnya keluar macam tanduk ni ya. So inilah gametophyte generation. Hornwood ni Anthoceros species, phylum Anthocerophyta. So ini adalah dia macam mana kita nak study dia punya classification. So apabila kita nak study classification ni, saya harap kamu dapat buat dalam bentuk table yang saya jelaskan ini. So classification of bryophyte terdiri daripada 3 major phylum.
So ada phylum yang pertama adalah phylum apa tadi, Moses tu, phylum Bryophyta. Yang kedua kita ada phylum yang kita kena jelas kat sini, Hepatophyta. Dan yang terakhir adalah phylum Anthocerophyta. Okay, so phylum Bryophyta, Hepatophyta, Anthocerophyta. So kena faham Anthocerophyta. Oh sorry, TH. Anthocerophyta. So ada 3 phylum ni. Setiap phylum ni kamu kena tahu dia punya example. So Bryophyta example dia adalah Polytrichum species. So yang kamu kena tahu, Hepatophyta ada satu example. Example dia adalah bagi Hepatophyta ada ni Marchantia species. Dan bagi Enterocerophyta example dia adalah Anthoceros species. So Anthoceros species. Perhatikan ejaannya, hati-hati semua. So bila tulis kata nama scientific writing, pastikan kamu underline ya. Kamu underline. Jangan lupa underline ni, penting. Diharapkan kamu bukan sekadar hafal nama semua ni Kamu kena pandai lukis dia. So ingat lukisan-lukisan ni, sebab ada perkataan dia bagi gambar, kemudian dia tanya kamu. So perhatikan gambar dia elok. Jangan lupa Anthoceros ada tanduk ni, hornwort. Okay, masih ingat lagi bentuk Marchantia. So ni Marchantia, hati-hati. Okay, dia ada macam leafy structure kat bawah ni, ada tangkai keluar macam payung-payung ni. Ada payung yang macam ni, ada payung yang macam ini. Kemudian Moses Polytrichum, ingat lagi daun dia tajam-tajam dan ada keluar satu tangkai panjang dan ada tandanya macam ini. So ni sporophyte, ini gametophyte. So apabila kita dah belajar tentang perkara-perkara ini, mari kita tahu tentang satu perkara penting lagi. Bryophyte ni dikatakan sebagai primitive plant. Dia adalah satu plant yang pertama sekali berjaya adapt untuk hidup di kawasan darat. Namun masih lagi perlukan keadaan yang berair untuk membantu dia membiak. During their fertilization, they require water. Bagaimana kita mengatakan bahawa Bryophyte ini can survive on the terrestrial environment? Macam mana dia boleh hidup dengan baik pada kawasan darat? Yang pertama sekali, dia mempunyai multicellular gametangia. Ingat tak lagi gametangia ni apa? Gametangia ni adalah sex organ, tempat dia menghasilkan gamet. Ya, iaitu sperm dan juga egg. Tempat dia menghasilkan gamet ni adalah gametangia, dan gametangia ni bersifat multicellular. Berbeza dengan green algae, dia adalah unicellular. So, gametangia ini adalah struktur yang mampu melindungi gamet apabila gamet itu dihasilkan. So, protective layer to protect the gametes. So, apabila gamet itu protected, maka sperm akan fertilize with the egg, dan dia fertilization berlaku dalam gametangia. Nah, gametangia juga bukan sekadar melindungi gamet, they also protect the embryo. Okay, jelaskan dekat sini dengan baik. Yang kedua, dia mempunyai dependent embryo. Faham tak perkataan dependent embryo?
apabila fertilization berlaku antara sperm dan juga egg, maka dia akan menghasilkan zygote. Zygote membesar kepada embryo, develop into the embryo. Dan development of embryo berlaku dalam gametangia. So, dekat sini, embryo is depend on the sporophyte generation. So, maka dekat sini berlakulah perlindungan kepada embryo tersebut. Kemudian kita kena faham bahawa untuk hidup dekat darat juga kita perlukan cahaya matahari. Apabila berada di kawasan darat, kita perlukan cahaya matahari dan kita perlukan juga air, dan tumbuhan tersebut memerlukan satu bahan ataupun organ khas untuk mencari sumber air dan sumber cahaya. Di sini semua bryophyte yang berada di darat mewujudkan apical meristem. Faham tak perkataan meristem? Meristem ni adalah plant cell yang divide by mitosis. So apical ni maksud di hujungnya. So ada sel yang akan berkembang menuju ke atas dan ada sel yang akan berkembang menuju ke bawah. So ini diperlukan untuk terrestrial adaptation. So they need apical meristem. Yang berikutnya, yang keempat, untuk hidup dekat darat lagi, nampak tak ni? Ni apical meristem yang shoot dan ini apical meristem yang root. So berkembang ke bawah ya. So apical meristem berada di root, apical meristem berada di shoot. This one to divide by mitosis, grow upward. This one divide by mitosis to grow downward. Selain daripada itu, untuk hidup di darat, iaitu adaptation for the terrestrial environment, dia perlukan penghasilan spor. Dan spor ini dihasilkan dalam satu kantung khas, iaitu sporangia. Benda ini tak dapat pada green algae. So green algae does not have produced a spore within sporangia. Bagi plant, dia akan mewujudkan satu organ khas untuk penghasilan spor. Selain kita belajar tentang gametangia untuk menghasilkan gamet, kita juga belajar tentang sporangia dalam menghasilkan wall spore. So wall spore ni boleh membantu plant ini untuk reproduce ataupun untuk germinate pada kawasan-kawasan yang unfavorable. Yang ini penting untuk dia ya. So kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana dia mewujudkan alternation of generation untuk diadapt pada environment di kawasan darat. Kita ada sporophyte generation to produce spore, bahan penting untuk hidup di darat. Dan kita ada gametophyte generation to produce gamete, juga benda penting untuk wujud di darat. Dan yang terakhir adalah heterogamy, iaitu penghasilan dua jenis gamet yang membantu dia untuk melakukan variation dan juga untuk dia bertahan kepada kawasan darat yang pelbagai. So, itu sahaja pelajaran kita untuk dua perkara penting, iaitu classification of the bryophyte. Dan yang kedua adalah bagaimana bryophyte adapt to the terrestrial environment. Ingat balik tak ke semua ke-6 ni? Iaitu bermula dengan multicellular gametangia. Yang kedua adalah apical meristem. Yang ketiga adalah kamu belajar tentang multicellular sporangia to produce wall spore. Yang berikutnya adalah dependent embryo. Yang berikutnya adalah alternation of generation. Yang terakhir adalah heterogamy. So, all of this need to be remember dan fahamkan dengan baik. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Bye.